All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang, Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy. And hari tu kamu cerita pasal butik pengantin kan, yang diceritakan oleh bekas pekerja yang pernah bekerja di butik tersebut. Dan ternyata butik tu berhantu. Dan kali ni, ada seorang subscriber Kama yang nak kongsikan kisah tentang seorang abang wedding planner ni yang mempunyai kedai juga, dan ada sesuatu yang misteri tentang abang wedding planner ni, termasuklah kedai dia. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah ni dikongsikan oleh subscriber Kama, dua beradik tau. Dan kejadian ni berlaku masa diorang kecil-kecil. Seorang darjah 3 dan seorang lagi tadika lagi waktu tu. Jadi macam yang Kama cakap tadi tentang misteri tentang abang wedding planner ni. Jadi kita bagi nama abang wedding planner ni Abang Hafiz. Bukan nama sebenar. Abang Hafiz ni sebenarnya jiran diorang juga. Rumah dia dekat depan rumah diorang je. Dan abang ni ada kedai. Kedai dia kadang-kadang memang ada je customer. Dan kadang-kadang kalau tak ada customer tu memang tak ada customer betul. So dulu masa kecil-kecil kan, dua beradik ni suka main basikal keliling rumah. Kadang-kadang diorang main basikal tu sampai pergi ke kedai Abang Hafiz tu. And abang tu memang rapat dengan family dua beradik ni. Sampaikan Abang Hafiz ni selalu datang rumah diorang, borak-borak dengan ayah diorang. Kadang-kadang bagi-bagi makanan. Tapi apa yang diborakkannya tu diorang tak tahu. Sebab masa tu diorang masih kecil lagi kan. Dan diorang tahu abang ni sangat-sangat baik dan rapat dengan ayah diorang. Lepas tu kadang-kadang kalau diorang tengah main basikal ke depan rumah, abang tu nampak je diorang, dia akan panggil and bagi keropok lah, aiskrim lah, gula-gula. Dan yang paling best kalau abang tu bagi makanan kenduri dekat diorang. Sebab abang ni dia ada buat catering juga. So kadang-kadang kalau dia masak lebih tu, dia akan bagi. Jadi, diorang kan selalu main basikal pergi ke kedai abang ni kan. Tapi kalau ada orang dalam kedai tu, diorang masuk. Kalau tak ada orang, diorang takkan masuk kedai tu. So, satu hari, diorang datang lepak dekat kedai tu. Selalunya macam petang-petang nak dekat maghrib tu baru diorang akan balik. Tapi time ni belum masuk pukul 6 lagi, abang tu dah suruh diorang balik. Budak-budak kan, diorang memang tak nak balik lah. Selalunya abang tu tak suruh diorang balik, diorang yang balik sendiri. Diorang memang suka lepak kat kedai tu petang-petangan. Tapi entah kenapa pada hari itu abang tu paksa diorang balik. Sampai ke diorang ni kena marah dengan abang. Dah kena marah barulah diorang bergerak dari situ kan, naik basikal dan balik ke rumah. Tapi disebabkan diorang kena marah for the first time dengan abang Hafiz yang baik tu, diorang merajuk lah kan. Lama juga diorang tak datang ke kedai tu. And sejak diorang merajuk tu, diorang pun lama juga tak nampak abang Hafiz tu ada kat sekitar kedai ataupun datang ke rumah untuk berborak dengan ayah. Terlibat pun tak nampak dah. Lama-lama tu baru diorang tahu. Rupanya abang Hafiz tu balik Kedah. Balik ke kampung dia. Sebab katanya nak pergi berubat. So diorang dah pelik lah pergi berubat. Ada apa dengan abang Hafiz kan? And then ayah dia kata ada orang buang benda tak elok dalam kedai abang Hafiz. Sama ada orang buang benda ataupun orang menghantar benda. Diorang tak faham sangat kan masa tu, kecil-kecil lagi. So bila mak ayah berborak tu diorang dengar je lah. And bila dah besar ni pun barulah diorang dapat tahu cerita sebenar bila diorang tanya ayah diorang kan. Rupanya korang, selama ni time abang wedding planner tu datang rumah yang selalu borak-borak dengan ayah diorang ni, rupanya diorang berborak tu pasal benda ni. Dah dapat betul. Okay, dia ni memang selalu ada. Rupanya abang Hafiz tu datang jumpa ayah diorang ni sebab nak minta tolong ayah dia carikan ustaz untuk berubat kat kedai ni. Bila diorang dah besar ni baru diorang fahamkan apa yang jadi. So kejadian yang berlaku sebelum abang Hafiz tu suruh diorang balik pukul 6 petang tu kan. Rupanya kedai tu tengah kena gangguan.
Masa tu customer, ada seorang customer ni lah, dia dah booking appointment, tengok baju dan juga pilih pelamin. Tapi bila customer tu on the way, diorang tak jumpa jalan nak pergi ke kedai tu. Lepas tu cari-cari sampai Waze pun tukar guna Google Maps apa semua. Sampai juga dia dekat kedai tu. Tapi sampai-sampai je kedai tu tutup. Nampak memang tutup. Gelap, tak ada orang. Lepas tu customer tu bagi tahulah call dekat Abang Hafiz ni kan. Yang diorang dah balik sebab tengok kedai tu tutup. So Abang Hafiz balik lah dekat situ. Sebenarnya petang yang Abang Hafiz tu suruh balik tu sebab Abang Hafiz tu dia ternampak kelibat hitam lalu dalam kedai tu. Dan apa yang abang ni perasan, setiap kali pukul 6 dan ke atas, mesti dia akan nampak kelibat hitam tu lalu. So kedai wedding planner ni ada 2 tingkat and dia ada pintu kaca tau. Pintu kaca yang pertama dekat bawah, bahagian utama lah bahagian customer nak masuk kan. Pintu kaca kedua dekat belah nak naik ke tingkat 2 tu. So depan kedai wedding planner ni ada satu restoran Cina. Abang tu dan toke restoran Cina tu memang baik lah, diorang merapat lah. Sampai satu hari tu toke Cina ni datang kat kedai Abang Hafiz ni. Dia tanya, malam tadi you balik pukul berapa? Sebab abang ni sebenarnya selalu balik malam-malam tau kalau banyak kerja. Tapi hari tu abang tu balik pukul 9 malam. Lepas tu waktu pukul 11 malam tu toke Cina tu keluarlah depan restoran tu kan. Dia nak isap rokok. Lepas tu dia ternampak lah depan dia tu ada kedai Abang Hafiz ni. Tapi apa yang peliknya, dia nampak ada seorang perempuan berambut panjang tengah duduk dekat tangga. Ada duduk kat situ. And toke tu tahu yang Abang Hafiz ni belum kahwin. Sebab tu lah toke tu tanya, takkan ada customer sampai pukul 11 malam dalam kedai tu. Lagipun dalam kedai tu gelap. So itulah beberapa gangguan daripada kedai tu kan. So benda-benda ni lah yang Abang Hafiz cerita dekat ayah diorang. So selepas Abang Hafiz tu balik daripada kedah berubat tu kan, abang tu still kena gangguan lagi tau. Dia macam rasa lengah-lengah badan, kaki dia berat nak berjalan, pening kepala. Mula-mula tu abang tu ingatkan macam angin lah dalam badan kan. Tapi selepas dia pergi mengurut, siap buat teh halia, macam-macam lah. Apa mata ikhtiar nak cuba buang angin tu, tetap sama, tak hilang-hilang sakit tu. Sampai kan abang tu beli minyak yang paling panas kurang, paling kuat lah untuk sapu kat badan kan. Tetap sama, tak hilang juga rasa lengah tu. Macam kadang-kadang bila dia balik rumah, balik daripada kerja lah kan, dia akan rasa penat yang teramat sangat. Macam sebelum-sebelum ni tak ada pula dia rasa macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia balik rumah mak dia kan, sebab rasa macam something wrong kat rumah dia sendiri. Bila balik rumah mak dia, abang dia rasa segar, macam hilang semua rasa lesu tu. Jadi abang dia pun ceritalah apa yang jadi kat dia selama ni dekat family dia kan. Lepas tu family dia pun tolonglah hantar pergi berubat sekali lagi. Masa berubat dengan ustaz yang kenalan daripada family dia, ustaz tu bagi tahu sama ada orang buang sesuatu dalam kedai dia ataupun ada orang hantar dalam kedai tu, macam yang ayah diorang cakap tadi kan. Bila ustaz tu sampai ke kedai tu, ustaz tu nak pagar lah kedai abang wedding planner ni kan. Dan ustaz tu pesan, jangan ada yang keluar masuk kedai ni selepas pukul 6 sehingga maghrib. Macam patah larang lah. So lama-lama tu keadaan macam dah semakin pulih, Abang Hafiz kata. Dan bila dia macam ingatkan balik kan, dari mana punca benda ni kan, tiba-tiba Abang Hafiz ni teringat dulu ada beberapa kejadian yang mencurigakan dengan salah seorang customer dia before this, yang buatkan dia rasa macam ni ke puncanya. So masa tu ada seorang customer perempuan ni, dia datang dengan seorang lelaki. Customer perempuan ni pakai kebaya, ada siap bunga lagi dekat dia punya kepala. Weh, memang jarang lah korang nak nampak perempuan siapa-siapa yang tiba-tiba pakai baju kebaya siap ada bunga dekat kepala zaman sekarang ni, kecuali ada event ke yang bertemakan benda tu kan, macam traditional macam tu. Dari situ lagi Abang Hafiz ni dah pelik tau. Dan bertambah peliknya dengan lelaki lagi seorang tu, sebab lelaki tu lelaki tua and dia pakai celak hitam. So okey je bila wanita tersebut masuk ke dalam kedai tu, diorang borak-borak pasal wedding kan. So masa diorang tengah berbincang pasal wedding customer tu, lelaki yang pakai celak hitam ni dia
Dia tak join pun perbincangan tu. Dia just jalan-jalan keliling kedai. Dia macam tengok-tengok je barang yang ada dekat situ. Macam bunga, dulang hantaran, baju-baju. Jadi Abang Hafiz ni tak indahkan lah lelaki tu. Biasalah macam customer tengah tengok-tengok jalan-jalan dalam kedai kan. Sampailah dah jadi deal dengan customer perempuan ni. Tibalah hari kejadian di mana tim Abang Hafiz ni nak set up kemah. Set up meja, kerusi dekat halaman rumah pengantin perempuan tu. Tapi sepanjang diorang set up ni kan, Abang Hafiz ni dia rasa macam tak sedar hati tau. Sepanjang hari tu dia rasa tak sedar hati. Jadi abang tu pun buat kerja dengan cepat supaya dia cepat balik daripada situ. Tak tahulah pasal apa dia rasa macam nak cepat balik lah, nak cepat keluar daripada rumah tu. Waktu tu dia dengan tim dia dalam 6 orang macam tu lah nak pasang kemah tu. Dah selesai set up semua tu, abang tu pun singgah lah satu kedai makan ni dengan tim-tim diorang kan. Lepak-lepak lah. Pasal abang tu cerita lah, sebenarnya dia rasa tak sedar hati sebab tu dia nak balik awal. Dia suruh diorang ni cepat-cepat set up kemah. Rupanya bukannya abang tu seorang je yang tak sedar hati korang. Kawan-kawan dia 6 orang tu pun sama juga. Ada seorang tim dia ni cakap yang rumah pengantin tadi tu nampak macam suram lah. Rasa seram pun ada dah lah kiri kanan tu hutan. Lepas tu jauh pula dengan jiran-jiran. Rumah dia tu macam kawasan kampung macam tu. So diorang pun borak lah each other pasal benda tu kan. Sampailah tibanya hari majlis persandingan customer tersebut. Customer perempuan ni dia ambil package makeup juga tau dengan wedding planner Abang Hafiz ni. And Abang Hafiz ni jugalah yang jadi mua dia, yang tukang makeup pengantin tu. So nak dijadikan cerita, barang makeup semua dah siap dah. Tinggal nak masukkan dalam kereta je, and dia akan geraklah ke rumah pengantin nak makeup pengantin kan. Tiba-tiba dapat call daripada pengantin perempuan tu. Dia kata tak payah datang rumah. Dia sendiri yang akan pergi ke kedai, and dia nak makeup dekat kedai je. So abang tu macam okey je lah, tak payah pergi rumah pengantin lagi, bagus kan. Dia pun malas. Plus dia rasa tak selesa dekat rumah tu. Lepas tu Abang Hafiz pun tunggu je lah dekat kedai dia kan. Sampai dah pengantin kat kedai tu. Tapi dia datang berdua dengan lelaki yang pakai celak tu again. So masa tu Abang Hafiz tu nak start makeup dah lah. Biasanya bila tengah makeup ni kan, abang ni akan fokus betul-betul tau. Dia akan diam, dia fokus dekat makeup saja. Tapi kali ni dia susah nak fokus sebab dia perasan yang lelaki pakai celak tu asyik ke hulu ke hilir dalam kedai dia tu. And abang tu perasan lelaki tu macam tengah baca-baca something. Abang tu tak berani lah nak tegur kan. Lepas pengantin tu balik, abang tu terus check CCTV nak tengok gelagat lelaki pakai celak tu buat apa sebenarnya. Kotlah dia macam bugau ke curi barang ke kan. Sebab Abang Hafiz ni memang rasa tak sedar hati. Dan sejak daripada itulah sebenarnya korang, Abang Hafiz ni kena gangguan dalam kedai dia. Sejak daripada tentang customer misteri ni lah. Sebab bila dia tengok CCTV tu memang tak nampak dia curi barang apa-apa lah. Tapi memang gelagat dia sangat pelik. Dia pusing-pusing kedai tu. Mulut dia memang terkumat kamit. Dia punya tangan ni kat belakang macam tengah tengok kedai macam tu kan. So inilah yang Abang Hafiz rasa punca. Tapi wallahualam lah kan. Lepas yang dia berubat tu kan dah semakin pulih tu. So sambungan yang lepas dia dah semakin pulih tu kan, Abang Hafiz ni pergilah pasar tau. Nak pergi beli barang lah. Tiba-tiba terserempak dengan lelaki yang pakai celak tu. Abang tu memang nampak tapi tak naklah tegur lelaki tu kan. Tapi yang peliknya bila lelaki yang pakai celak tu nampak je Abang Hafiz tu kat situ, dia terus lari. Dia tak nak berpaling langsung. Dari situ abang tu macam dah pelik sangat lah. Terkejut sangat muka tu kan. Macam nampak hantu je. Dan selepas daripada kejadian tu, Abang Hafiz lalulah baca surah Al-Kawthar. Dia baca berulang-ulang kali. Dan lepas beberapa minggu tu, abang tu sendiri nampak kelibat perempuan yang Toki Cina tu cakap kan, dekat tangga kedai tu. Okay. Abang tu terus panggil ustaz, dan kali ni ustaz kata benda tu tak kacau orang. Dia hanya nak duduk dekat situ. Tapi ustaz tetap pindahkan gym tu ke tempat lain. Tapi yang ada tangga, sebab katanya benda tu dia nak tempat yang ada tangga. Kadang-kadang ada juga abang ni kena ganggu dengan bisikan-bisikan, suruh dia bunuh diri. Bila pergi berubat, benda tu pernah masuk dalam badan Abang Hafiz ni. Kena rasuk lah kiranya. And kata ustaz, benda tu berbulu dan bukan Islam.
dia dihantar oleh mak saudara Abang Hafiz ni sendiri sebabkan wedding planner abang ni kira berjaya jugalah, dan mungkin mak saudara dia ni jealous ke dengki sampai menghantar benda yang bukan-bukan. And kan abang ni dengar bisikan kan, bila ustaz nak mandi kan, ustaz tu tengah berupaan dia akan mandikan limau dengan ayat-ayat lah. Lepas tu dia bukakanlah baju dekat si Abang Hafiz ni. Korang tahu tak, dekat badan dia penuh dengan kesan luka, kesan torehan lah. Lepas tu ustaz tu tanyalah, ni toreh pakai apa kan? So dia kata, kadang-kadang pakai duit shilling, kadang-kadang pakai gunting, jarum peniti dan penutup botol air. Dia kata time dia dengar bisikan tu, kalau depan mata dia ada gunting lah dia capai. Macam tu. Sekarang abang tu dah pindah Kedah dah sebenarnya. Diorang pun dah lama tak kontak dengan abang wedding planner ni. Abang tu pernah lah cakap kalau terkena gangguan benda-benda macam ni, cuba amalkan surah Al-Kausar. Sebab surah ni juga mampu luluhkan hati musuh kita. Itulah kisah dia. Tahan ya, kamu sebenarnya jarang lah terdedah dengan cerita-cerita tentang wedding planner, tentang butik pengantin lah apalah kan. Jarang lah sebab tak ada siapa-siapa yang surrounding kamu, kawan-kawan kamu ke yang abang kata ada pengalaman macam tu kan. So bila dengar daripada pengalaman-pengalaman subscriber ni, rasa macam seram juga. Zaman sekarang ni mungkin sikit dah lah benda tu kan. Tapi zaman dulu orang kahwin ni memang sangat-sangat kena berjaga. Sampai kan kalau kahwin dekat kampung kan, siap ada pantang larang untuk pengantin. Sebab memang ada orang yang akan dengki menghantar benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Dan semoga kita semua dijauhkan daripada perkara syirik tersebut. Amin. Siapa kata dah habis? Ada lagi satu kisah yang Kama nak kongsi dengan korang. Kisah ni tentang subscriber Kama yang hijab mata dia terbuka tau. Yang membolehkan dia melihat makhluk-makhluk halus yang orang lain tak nampak. Kisah ni daripada Syafiqah yang berasal dari Johor. Kisah pertama yang mungkin pertama kali lah macam mana hijab mata dia ni boleh terbuka kan, macam mana dia boleh nampak benda tu, adalah tentang pocong masuk ke rumah dia. Waktu ni umur Syafiqah umur 10 tahun, tahun darjah 4. Syafiqah pernah termimpi ada satu pocong ni masuk ke rumah dia. Dan pada waktu tu, kakak pertama dia datang ziarah keluarga. Waktu kakak dia masuk rumah tu, benda tu macam melompat-lompat bersembunyi dalam rumah tu. Selepas sedar benda tu, kakak Syafiqah menjerit sebab ternampak pocong tu, dia panggil mak Syafiqah. "Mak, ada pocong masuk dalam rumah." Ni still dalam mimpi tau. Lepas tu mak Syafiqah bergegas turun ke ruang tamu dan tinggalkan Syafiqah di dalam bilik yang berumur darjah 4 tu. Tapi Syafiqah pula disembunyikan diri dalam selimut. Dia tutup muka dia macam pura-pura tidur lah kan. Tanpa mak Syafiqah sedar, pocong tu keluar dari bilik sebelah dan menuju masuk ke bilik Syafiqah. Jadi pocong tu nampaklah Syafiqah atas katil dan mendekati Syafiqah. Dan benda tu cakap, "Oi, bangun oi." Dalam suara yang macam mendalam dan menakutkan. Tapi Syafiqah cuba macam tidur, pura-pura tidur lah sebab Syafiqah ternampak rupa sebenar pocong tu. Rupa dia berbalut dengan kain putih, hampir separuh daripada muka dia ada bekas kesan terbakar. Berlumuran darah ya. Lepas dia terkejut tu, Syafiqah terbangun dari mimpi dalam keadaan yang berpeluh, menggigil ketakutan. Tapi mimpi ni sebenarnya berterusan sepanjang setahun. Sampai dia berumur 11 tahun. Sejak daripada mimpi itulah, dia senang sangat nak ternampak makhluk-makhluk halus dekat dunia realiti. So, kisah yang kedua yang Syafiqah kongsikan adalah tentang budak lelaki yang hampir dirasuk. Cerita ni pula berlaku masa Syafiqah berumur 12 tahun. Masa tu lagi beberapa hari nak cuti sekolah tau. Setiap hari Rabu, bila akhir pembelajaran kan, diorang ada program khatam Al-Quran. Lepas tu, selepas semua yang belum khatam, yang dah baca 5 muka surat, cikgu diorang akan buka satu cerita dekat TV. Tapi disebabkan waktu tu cikgu tak ada cikgu perempuan yang lain lah masuk dan buat aktiviti kan. Dia buat aktiviti secara senyap lah.
Tiba-tiba ada seorang budak lelaki dah jampat daripada kelas sebelah kan. Dia datang, lepas tu dia bagi tahu cikgu tu. Dia cakap, cikgu, ada seorang budak dekat kelas kita orang menangis. Lepas tu cikgu tu pergilah tengok budak tu kan. Cikgu tu tarik budak tu, bawa dia dekat belakang kelas. By the way, kelas Syafiqah ni ada 7 orang yang berasal dari Sarawak dan 3 daripada diorang ni macam Syafiqah. Dia boleh nampak benda tu. Lepas tu Syafiqah duduklah dekat sebelah seorang kawan dia ni yang bernama Deborah. Deborah adalah satu daripada 3 orang yang disebut tadi. Masa tu kan, badan Syafiqah lama-lama rasa macam panas tau. Tapi kelas yang diorang duduk ni adalah bilik komputer, which is ada aircon. Lepas tu Syafiqah tanyalah Deborah kan, Deborah, kenapa aku rasa dekat belakang budak tu ada benda And then Deborah jawab, aku pun nampak ada benda kat belakang budak tu. Lepas tu Syafiqah tanya lagi, macam mana rupa dia? Sebab dalam bayangan Syafiqah ni, rupa dia macam setan yang berwarna hitam dan berpakaian seperti orang yang tengah memburu mencari makanan. Lepas tu Deborah pun jawab, sama. Aku pun nampak benda sama. Lepas tu, diorang tengok je kejadian tu kan. Dan selepas 10 minit macam tu, budak tu diuruskan dengan seorang ustaz kat sekolah tu lah. Itu pengalaman kedua yang Syafiqah nampak depan mata dia. Dia menyerupai macam setan lah. Ada tanduk dan so on. Cerita yang ketiga tentang sepupu dia yang dirasuk. Ini kisah dari sepupu Syafiqah yang bernama Farah. Umur dia sama dengan Syafiqah. Cerita ni waktu umur dia 11 tahun. Masa tu Syafiqah ceritalah dekat sepupu dia Farah ni yang dia pernah mimpi. Mimpi tu macam berkait dengan satu berlian, iaitu berlian ruby. Berlian ruby ni dalam mimpi tu milik 3 ekor penanggal yang hadir dalam mimpi Syafiqah. Mimpi tu semalam. Lepas tu lepas Syafiqah ni cerita, Farah pun ceritalah tentang satu kejadian yang berlaku 2 minggu lepas. Waktu tu hari Sabtu, pukul 12 malam. Lepas dia balik daripada rumah Syafiqah. Diorang ni memang suka spend time together lah dekat rumah Syafiqah dan Farah. Sebab mak diorang kadang-kadang selalu balik lewat pukul 11.30 malam. So masa tu dah pukul 12 malam. Mak Farah ni bawa lah kereta. Dia macam lalu belakang kawasan parking kereta yang berhampiran dengan kebun pokok pisang. Dan dekat sebelah dia tu ada satu tempat untuk orang Cina sembahyang. So Mak Farah ni lalulah belakang tu untuk masuk ke kawasan perumahan diorang kan. Sebab alasannya adalah tu kata apa, jalan paling dekat lah. Waktu lalu tu sepupu Syafiqah tengok si Farah ni, dia tengok pedalaman kebun pokok pisang tu, dia ternampak ada satu pocong yang berdiri dekat tengah-tengah. Habis dia lalu kat situ, diorang pun sampailah kat rumah kan. Rumah sepupu Syafiqah ni rumah flat dekat tingkat 5. Sampai je kat depan rumah, Mak Farah tu tengok muka Farah ni dah berubah pucat. Mata dia dah macam bulat besar and warna merah. Macam warna merah yang kena allergic mata tu. Sebenarnya waktu tu Farah dah kena rasuk dah. Lepas tu Mak Farah ni cepat-cepatlah peluk Farah ni sambil baca ayat kursi, bacalah apa-apa yang mak dia boleh baca waktu tu kan. Sampailah si Farah ni tertidur dan esoknya dia kembali normal. So sebenarnya Syafiqah ni dia tak tahu lagi lah hijab mata dia terbuka ni tahap mana. Sebab bagi dia macam benda ni baru lagi and dia baru nampak beberapa kes je lah kan. And menurut Syafiqah kata dia masih menunggu apa yang akan berlaku selepas ni. Dan kemungkinan hijab Syafiqah juga akan terbuka secara perlahan. Sebab sekarang ni hampir satu family Syafiqah dah terbuka hijab dia. So kita doakan yang baik-baik untuk Syafiqah. Semoga keluarga Syafiqah sentiasa dilindungi Allah. So kamar rasa itu sahajalah video untuk hari ini. Thank you kepada subscriber yang sudi berkongsi cerita seram korang dekat email Kamar. And thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!